Pertanian yang dikawal secara otomatis tidak banyak digunakan oleh pengusaha-pengusaha ladang dalam penanaman mereka. Walaupun telah ramai pengusaha yang beralih ke teknologi terkini, namun ianya masih menggunakan tenaga manusia untuk memastikan teknologi yang digunakan itu boleh dan dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Penggunaan sistem otomatis yang dikawal 100% oleh alat kawalan jauh bukan sahaja menjimatkan kos tenaga buruh, malah ianya dapat menjamin ketepatan dalam sukatan untuk sesuatu tanaman yang ditanam. Selepas penyelidikan selama 4 tahun, sebuah ladang aquaponik di kawasan perindustrian Bukit Minyak Pulau Pinang akhirnya beroperasi. Dalam sistem ini, yang merupakan perkahwinan aquakultur dan hidroponik, iaitu tumbuh-tumbuhan tanpa tanah, ikan air tawar diternak di dalam tangki. Air buangan mereka kemudian akan menyediakan makanan untuk menanam tanaman dan tanaman pula akan bertindak sebagai penapis semula jadi air. Ringkasnya, ikan dan tumbuh-tumbuhan tumbuh bersama dalam satu sistem yang bersepadu. Ya, bang. Okey. Roll. Rolling. Enter. Masuk, dek. Duduk. Okey, out. Okey, tuang balik. Dua tangan. Boleh kat, bang? Jalan. Jauh. Ladang yang seluas 557 kaki persegi ini mempunyai tanaman seperti kacang panjang, cili, peria, timun, okra dan pelbagai jenis sayur yang menggunakan kaedah pertanian secara otomatis. Terletak di belakang EasyPack teknologi sendiran Berhad yang mengeluarkan jentera pembungkusan, ladang ini mendapat keuntungan daripada teknologi otomasi yang digunakan di dalam kilang tersebut. Pengarah Aquaponik Science Park Sendiran Berhad iaitu Encik Goh Tosin yang juga merupakan pengarah EasyPack mengatakan bahawa penyelidikan mengenai projek itu dimulakan pada tahun 2015 dan syarikat itu kini berharap dapat mempromosikan inisiatif di sekolah. Melalui gabungan aquakultur dan pertanian, mereka dapat memelihara ikan dan udang di dalam air untuk menanam sayur-sayuran. Dan kehidupan akuatik menghasilkan sisa yang mengandungi amonia yang kemudiannya disalurkan ke ladang. Amonia dalam sisa akan ditukarkan oleh bakteria menjadi nitrat yang menjadi makanan bagi tanaman. Akan ditukarkan oleh bakteria Walaupun kos yang diperlukan agak tinggi untuk membangunkan satu-satu sistem kejuruteraan hidrologi, namun ia boleh dimanfaatkan dengan adanya kompleks yang merangkumi pengumpan automatik, penyiram automatik, pengatur aras air yang automatik dan juga sensor. Bagi syarikat ini, walaupun mereka tidak dapat memimpin pengusaha-pengusaha yang ada dalam sektor pertanian, namun dengan adanya teknologi yang mereka hasilkan ini, setidak-tidaknya mereka boleh memimpin dengan penggunaan otomasi dalam pertanian. Ini kerana pengusaha yang menggunakan teknologi pertanian secara otomasi boleh belajar melalui satu sistem yang berbeza berbanding dengan cara penanaman yang konvensional. Pertanian bandar atau urban agriculture boleh didefinisikan sebagai aktiviti yang mampu menghasilkan bahan makanan, pemprosesan makanan, pemasaran produk makanan dalam kawasan bandar dan juga pinggir bandar. Pertanian yang dijalankan sama ada secara konvensional atau aplikasi teknologi moden dengan menggunakan bahan-bahan komersial atau bahan kita semula bagi menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, ulam-ulaman, herba dan juga ternakan bergantung kepada kesesuaian. Dalam sejarah tamadun manusia, sebenarnya konsep pertanian ini telah lama dilakukan seperti oleh kaum Machu-Picchu di Peru pada tahun 1450 dan di Taman Babylon di mana penanaman dilakukan dalam bangunan di kawasan bandar dan juga kawasan yang agak tinggi.
Pembelian bahan makanan merupakan kos yang dianggap kritikal bagi penduduk bandar selain daripada kos untuk tempat tinggal, komunikasi, pengangkutan dan juga cukai-cukai wajib yang dikenakan. Penduduk kawasan luar bandar kurang menghadapi tekanan ini kerana kos bahan makanan yang diperolehi adalah jauh lebih murah di samping kos kehidupan yang juga jauh lebih rendah berbanding dengan penduduk bandar. Saya nama Ji Chow Min. Tahun ini berumur 67 tahun. Saya seorang ahli berniaga. Untuk aquaponik ini sebab saya buat di beranda rumah saja. Baru I start ini aquaponik sudah 1 tahun. Untuk aquaponik urban farming saya pakai teknologi aquaponik, aquabed. Kelebihan urban farming apa tu? Sebab saya senang tanam ini pokok-pokok dan healthy. Sebab tak ada racun apa-apa. Encik Ji Chow Min, seorang ahli perniagaan dari Alostar Kedah, juga mempunyai naluri dan persepsi yang sama seperti mereka yang mengamalkan pertanian di bandar ini. Cuma perbezaannya ialah bagi Encik Ji, beliau melakukan penanaman di sekitar kawasan rumahnya bukanlah untuk dijual tetapi lebih kepada kebersihan dan keselamatan sayuran itu sendiri. Dengan menggunakan kaedah aquaponik dan sistem tahu NFT atau Nutrient Film Technique, beliau yang telah mula melibatkan diri dalam pertanian bandar pada tahun 2019 telah menghasilkan pelbagai jenis sayuran seperti peria, cili, bayam Brazil, pandan dan beberapa jenis tanaman sayuran yang lain. Ikan-ikan ternakan juga boleh didapati di kawasan rumah beliau hasil penggunaan sistem aquaculture. Penggunaan kaedah aquabed juga digunakan oleh beliau dengan menggunakan medium seperti leka atau greystone bagi penanaman sayuran beliau. Apa perbezaan antara agrobed sama tower? Okey, tower berfungsinya dia pokok-pokok yang tak sama dengan agrobed. Tower yang sesuai untuk salad semua. Yang pokok-pokok sayuran tak ada di batang dan akar panjang. Untuk keluarga-keluarga yang kecil, yang tempat yang tak cukup buat urban farming yang serupa saya sini, tapi tak apa, saya akan recommend yang satu keluaran ciptaan yang kita sendiri. Inilah kios. Tengok kios ni, tempat yang kecil tapi dia boleh tanam pokok dan belah ikan. Sama juga pakai tower. Tower ni boleh tanam sayur-sayuran, salad dan bed sini boleh tanam yang pokok-pokok yang ala akar serupa peria, timun dan pokok-pokok cara cili pun boleh. Bagi beliau, memakan hasil yang ditanam sendiri adalah lebih selamat dari membeli di pasar kerana sayuran yang dijual di pasaran belum tentu selamat dan bersih dari segi pengendaliannya kerana adanya penggunaan bahan-bahan kimia dalam penanaman sayuran itu. Secara umumnya, pengertian batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat yang bernama canting sehingga di atas kain tersebut terdapat lukisan bernilai seni yang tinggi. Bagi Encik Harizal bin Ishak, seorang pengusaha batik eco-print yang tinggal di Kampung Padang Durian Kedah, beliau mula melibatkan diri dalam pembuatan batik ini sejak 5 tahun yang lepas. Bezanya bagi beliau ialah beliau menggunakan daun-daun yang terdapat di sekitar rumahnya bagi menghasilkan corak batik di atas permukaan kain yang telah direndam dengan air tawas. Ini berbeza dengan cara lama yang menggunakan titipan lilin yang diamalkan satu masa dahulu. Dengan bantuan dari agensi kerajaan seperti RISDA yang membekalkan peralatan, pembukusan dan juga penjenamaan, hasil-hasil beliau kini telah mula mendapat tempahan dari seluruh negeri Kedah dan juga Perlis oleh kerana coraknya yang unik. Hanya dengan menggunakan daun-daun yang direbus dan digulung bersama kain yang putih, beliau telah memberikan satu nafas baru dalam penghasilan batik negara. Saya merupakan salah seorang pengusaha batik di negeri Kedah, iaitu menghasilkan produk-produk eco-print. Fokus pada eco-print. Okey, eco-print ni antara satu produk yang baru di mana penghasilannya menggunakan bahan-bahan alam semula jadi.
Ya, berbeza dengan produk di mana pengusaha-pengusaha batik Kelantan dan Terengganu menggunakan batik canting dan batik blok lah. Kebanyakannya menggunakan bahan-bahan kimia. Berbeza dengan produk yang ecoprint yang saya usahakan dan kajian yang saya lakukan terhadap ecoprint ni, kebanyakannya daun-daun yang saya gunakan adalah daun-daun herba. Keunikan dalam cara menghasilkan batik ini telah membuatkan beliau menanam satu harapan agar batik-batik keluaran beliau dapat menembusi pasaran antarabangsa bagi menunjukkan kepada dunia akan keunikan batik dari Malaysia.